Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk dan share kelas pengajian Quran kita akan bermula bila-bila masa daripada sekarang. Ya, insya-Allah hari ini kita akan memperdengarkan bacaan surah Baqarah. Ayat berapa ya? 11 hingga 15. Ayat 11 hingga 15. Insya-Allah. Ya, masuk-masuk dan kita akan share sama-sama. Ya, saya sama-sama bukan tunjuk hebat, mantap. Kita mengisi masa COVID ni ya. Duduk di rumah, kuliah melalui rumah daripada Pondok Nur Hasanah Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Sebagaimana saya maklumkan sebelum daripada ini, kita buat 3. Pertama, bacaan. Ya, cara bacaan. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan warga FB, sediakan Quran di hadapan ya. Sediakan Quran di hadapan. Hari ini kita akan memperdengarkan bacaan surah Baqarah ayat yang ke 11 hingga ke 15. 11 hingga ke 15. Dan kita akan mengambil satu hukum tajwid di dalamnya. Kami hukum tajwid di dalamnya dan kita akan kupas sedikit tafsir berdasarkan kepada tafsir Ibnu Katsir sekadar mana yang termampu. Ya, insya-Allah saya Ustaz Yusri bin Abdul Karim, pengasas kepada Darul Quran Nurul Hasanah Bukit Belimbing, Pondok Nurul Hasanah Wargamah Bukit Belimbing dan juga Pondok Nur Kasih Bukit Belimbing. InsyaAllah sahabat saya Muhammad Nazri daripada Meru. Okey, selamat menonton. Seterusnya kita pendengarkan bacaan ayat suci surah Baqarah yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Fawaid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berjumpa lagi dan moga-moga di pagi ini semua warga FA di dalam rahmat Allah diberikan kesihatan ya. Okey, baik. Dari itu kita sambung dengan bacaan ayat suci Quran kita bertalaqi sama-sama insya-Allah. Mana yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan. Kita sama-sama kongsi insya-Allah. Untuk mengisi masa lapang kita insya-Allah. Jadi kita sambung hari ini ayat yang ke-11 hingga 15. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 hingga ke-15. Baik sama-sama kita boleh mengambil Quran. Kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Sadaqallahul Azim. Baik. Kita telah habis baca ayat yang ke-11 hingga ke-15. Sebelum kita kongsikan atau saya nak kongsikan tajwid, hukum tajwid untuk hari ini, kita ulang kaji sikit untuk yang semalam. Yang semalam saya dah terangkan atau saya dah kongsikan tentang hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Dan insya-Allah mungkin ada yang dah tahu bagaimana nak cari contoh dalam Quran macam mana. Okey, sebelum tu kita tengok ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama. Saya ambil qalu innama. Qalu innama itu hukum apa? Kita ulang kajian semalam, itu ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau kita tengok dalam Quran, qalu, lu panjang dan selepasnya huruf hamzah. Tapi di dalam dua kalimah, qalu innama, dalam dua kalimah. Mad wajib, mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Di sini contoh itu mad jaiz. Di sini contoh mad jaiz. Dan kalau mad wajib, contohnya yang semalam lah, contoh ayat yang ke-6, sawaun. Itu contoh mad wajib. Okey, sedikit ulang kaji semalam. Okey, baik. Hari ini saya nak kongsikan berkenaan benda ataupun hukum yang mudah, yang simple, mudah, tapi kita terlalu ambil mudah. Kita tak peka. Iaitu saya nak kongsikan ialah bacaan mad. Bacaan mad asli. Mad asli ni apa dia? Mad asli? Mad asli apabila kita baca tu kena baca panjang. Macam mana terjadinya mad asli? Apabila huruf bertemu dengan huruf mad. Huruf mad ni ada 3. Huruf mad ada 3, iaitu huruf mad apa dia? Alif, waw, ya. Okey, macam mana kita nak dalam bacaan mad? Kalau semalam saya dah kongsikan mad wajib dan mad jaiz, itu bacaan dia lebih kepada 2 harakat. Yang ini mad wajib. Mad wajib, mad jaiz, maaf saya, mad asli. Mad asli, maaf saya. Mad asli ramai yang belum lagi peka. Panjang, kata orang panjang pendek bacaan. Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Kalau kita tak hati-hati, kita akan boleh salah. Okey, mad asli, huruf mad asli ada 3, alif, waw, ya. Macam mana kita nak kenal? Huruf alif sukun dan sebelumnya huruf yang berbaris fathah. Baris fathah iaitu baris atas. Waw, alif waw, okey, waw sukun yang sebelumnya berbaris dhamma, baris depan. Dan ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, berbaris di bawah. Itu dia. Kalau kita nak contoh, kita boleh contoh. Saya tunjukkan contoh. Baik, kita tengok mana ada, kalau ada Quran, kita boleh tengok contoh. Contoh saya ambil yang pertama, iaitu ayat yang ke-11, wa idza.
wa idza. Kan? Wa idza za tu. Alif sebelumnya huruf yang berbaris fathah. Baris atas. Maknanya kita wa idza. Bacaannya 2 harakat. Walaupun ramai mak asli ni saya tahu. Ramai dah yang tahu mak asli ni. Tapi kalau kita boleh jadi salah. Ramai juga yang ambil mudah, ambil sambil lupa kan. Okey. Contoh alif za, wa iza. Yang selepasnya wa iza qila. Itu contoh huruf ya. Ya sebelumnya huruf yang berbaris kasrah, baris bawah. Ya, kita tengok kalau dalam Quran ya tu yang mati, dan sebelumnya huruf qaf berbaris di bawah. Wa idza qi, kena baca 2 harakat. Kena baca 2 harakat. Dan saya ambil lagi contoh waw. Contoh waw, ayat yang ke 13, wa idza qila lahum aminu. Nu waw mati, sebelumnya huruf yang berbaris dhammah. Baris dhammah berbaris depan. Maknanya kena panjang. Wa idza qila lahum aminu kama. Dan sebab ada setengah orang yang baca wa idza qila lahum aminu kama. Aminu kama kan. Salah. Maknanya huruf mat asli kena baca 2 harakat. Benda simple tapi orang selalu ambil mudah. Hukum lain dia tahu, tapi hukum mat asli ni dia lebih tak menjaga sangat. Tu saya walaupun semua tahu, walaupun mudah, walaupun semua dah tahu, tapi saya saja nak kongsikan, moga-moga kita dapat perbaiki bacaan kita. Lagi-lagi Ramadan akan tiba dalam beberapa hari lagi. Kita banyak bertadarus selepas ni kan. Bolehlah guna, manfaatkan apa yang kita tahu lepas ni. Jadi itu saja perkongsian kita hari ini. Dan selepas ni macam biasa, tafsiran ataupun huraian ayat 11 hingga ke 15 yang akan disampaikan oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Yusri Abdul Karim. Jadi sama-samalah kita dengar apa yang nak disampaikan, dan semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini, insya-Allah. Dan saya terus kepada Fadhil Ustaz. Baik, ya semua kita selesai. Selesai kita dalam bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Dan satu hukum mat. Satu hukum iaitu hukum mat asli. Okey, kita rehat seketika untuk seterusnya dalam tafsir. Baik, semua sudah ada Quran di hadapan masing-masing? Ya, sudah ada Quran di hadapan masing-masing? Kita pergi pula kepada pentafsiran. Saya berdasarkan kepada tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat yang ke-11 hingga 15 ini, dia menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik. Kita tengok ya, orang ciri orang Islam, orang muttaqin ni 5 ayat je. Orang kafir 1 ayat je. Orang munafik ni panjang ceritanya. Kenapa? Untuk mengenali Allah terang cukup-cukup bagaimana kita nak mengenali mereka. Ataupun kita nak melihat pada diri kita sendiri. Ya, kita nak melihat diri kita sendiri, adakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Ya, Allah ceritakan dalam Quran, ya, dalam surah ayat yang ke-11 tadi, wa idz qala lahum, ya, wa idz qala lahum.
apabila dikatakan kepada mereka, kila, kata, siapa yang kata ni? Di sini ada perbahasan sedikit ulama. Ada yang mengatakan, yang berkata itu Allah. Ada yang mengatakan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi. Lahum ni siapa? Pada mereka, kepada orang-orang munafik. Ya, kepada orang-orang munafik, apa katanya? La tufsidu fil ardi. Jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Apa dia yang dimaksudkan dengan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini? Ibnu Jarir berkata, antara kerosakan yang dilakukan oleh golongan-golongan munafik, iaitu yang pertamanya, mereka melakukan kemaksiatan dan melanggarkan larangan Allah. Buat benda-benda maksiat. Tak kira apa maksiatnya. Jadi kalau kita termasuk mereka yang melakukan perkara maksiat, renung-renungkanlah, hati-hati. Itu satu. Yang kedua, mereka ragu-ragu tentang agama Allah. Ragu inilah yang menjadi krisis kita hari ini, tuan-tuan. Krisis keyakinan. Bukan mereka tak percaya, mereka percaya. Cuba kita contohlah, saya bagi contoh. Ya, kita bagi contoh. Semayang berjemaah. Semayang di rumah 1, semayang jemaah 27. Betul tak? Betul kata dia. Adakah dia pergi semayang berjemaah? Kalau orang tu betul-betul yakin, dia akan pergi. Kau setakat percaya je, tak boleh. Ataupun ginilah, kalau orang datang nak pinjam duit dengan kita. Pinjam duit, berapa nak pinjam? 100. Kalau kita yakin orang ni akan bayar, kita bagi. Nah, kalau kita tak yakin, kita berbagai-bagai alasan kita bagi untuk kita tak beri dia pinjam tadi. Ya. Kalau kita yakin, penuh keyakinan lagi, kau nak berapa? 100. Nah, ambillah 500. Nanti kau bayarlah, ada duit. Pasal apa? Kita yakin percaya. Ini yang krisis berlaku dalam masyarakat kita ni. Kita lebih mempercayai orang munafik, orang kafir daripada orang alim itu sendiri. Bahkan kita gelar macam-macam lah, wala'unlah, lebay lah, macam-macam. Dan saya syukur Alhamdulillah, kalau Allah gelar saya lebay. Labbaik Allahumma labbaik. Dan yang ketiga, 3 ciri orang yang mendustai orang mukmin. Apa orang mukmin cakap, dia tak percaya. Dia lebih percaya lagi kepada orang bukan Islam. Dia lebih percaya kadang-kadang. Nah, itu kadang-kadang saya rasa pelik. Yalah, kita tak nafikan juga ada golongan bukan Islam itu benar, lebih baik daripada orang Islam. Ya, kita tak, itu perkara diakui. Nah, tetapi andaikan ada orang yang alim dengan orang yang kita meragui keimanan, mana kita nak percaya? Ini antara kerosakan yang dilakukan berdasarkan kepada Ibnu Jarir ini. Dan kerosakan lagi yang dilakukan itu ialah kerana di antara bentuk kerosakan yang dilakukan oleh muka bumi, mereka mengangkat orang bukan Islam sebagai wali, pemimpin pelindung mereka. Ini panjang perbahasan. Nanti kita akan bincang kemudian, ada masa dan ketika. Nah, dia begini je. Kalau orang bukan Islam itu duduk di bawah payung Islam, dipersilakan. Tapi kalau orang bukan Islam itu berada di atas payung Islam, tak dibenarkan. Nah, orang bukan Islam itulah yang menyusun peraturan. Dia orang bukan Islam mengikuti peraturan yang disusun aturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kerosakan yang dilakukan oleh golongan-golongan munafik. Tetapi tapi mereka kata apa? Innama nahnu muslihun. Ada aku ni, kata dia. Mereka jawab, sesungguhnya kami ni orang yang membuat kebaikan. Kami buat baiklah semua. Apa yang kamu buat? Kami bagi juga RM RM30. Kamu sakat bagi duit KWSP pun duit kita orang, bukan duit kamu. Macam-macam. Nah, mereka kata mereka mengkebaikan. Ala, kata Allah, innahum humul mufsidu walakin la yasurun. Tetapi ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerosakan, tapi mereka tak sadar kerosakan yang mereka buat.
Maka kita sedar. Kita tengok kan, kita bimbang. Saya sendiri yang duk baca bimbang, takut saya termasuk dalam golongan-golongan orang yang nifak ini. Ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dan sahabat-sahabatku daripada sifat-sifat nifak ini. Dan dalam ayat yang sebenarnya, wa iza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka, kata kat siapa? Kata pada orang munafik tadilah. Ya, kata berimanlah kamu sebagaimana orang lain yang beriman. Bagaimana sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya. Tu. Beriman sebagaimana mereka ini, maka mereka pun jawab. Apa dia? Apa mereka jawab? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh yang telah beriman. Makna mereka ni bukan cakap depan orang Islam. Kalau cakap orang pada orang Islam di Madinah macam tu, innalillah dah. Mereka bercakap apabila mereka bersama dengan orang-orang kafir. Mereka bersama dengan orang-orang munafik. Dia kata apa? Adakah kami nak beriman dengan macam-macam orang yang bodoh tu? Sahabat-sahabat Nabi yang bodoh tu. Kata mereka, yang tinggal dunia, yang tinggal sistem ekonomi, nak cari akhirat semata-mata. Nak ikut orang yang macam ni. Nak ikut orang yang pakai jubah, pergi duduk masjid, duduk surau je. Nak ikut orang yang macam ni. Kami tak ikut orang yang bodoh tu. Ini ayat Quran cerita. Ada tak dalam halaman hari ini? Renung-renungkanlah. Perhatikanlah. Sebenarnya kata Allah. Ya, sebenarnya kata Allah. Apa kata Allah? Sebenarnya ala innahum humus sufaha. Sebenarnya mereka itu yang bodoh. Mereka itu bodoh. Siapa? Orang munafik tadi. Tetapi walakin la ya'lamu. Tapi mereka tak tahu, mereka tak sedar. Ini yang paling parah ni. Nah, ada orang tuan-tuan, ada orang dia tahu yang dia tu tahu. Oh, ini grade A. Ini grade A. Dia tahu yang dia tu tahu. Okeylah. Satu. Yang kedua, dia tak tahu yang dia tu tahu. Dia tak tahu yang dia tu tahu benda tu. Kadang-kadang kawan-kawan saya minta jom buat live. Alah, saya tak ada ilmu ustaz. Alah, nak ilmu macam mana? Cakap je berdasarkan syariat. Baca je kitab Fadhail Amal, dah cukup dah. Kenapa? Kerana dia tak tahu yang dia tu tahu. Dua. Yang ketiga, dia tak tahu. Yang ketiga, dia tak tahu yang dia tu tahu. Tadi yang dia tak tahu yang dia tahu. Dia tak tahu yang dia tu dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ini jahil, orang panggil jahil murakab, jahil teropong. Orang kampung saya panggil jahil teropong. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Bodoh sombong. Ni orang yang bodoh sombong ni, orang yang zalim ni, maka Allah tak beri hidayah kepada mereka. Ni macam sifat orang munafik ni lah. Macam sifat orang munafik. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Orang suruh pergi mengaji, dia tak mau mengaji. Ada majlis-majlis ilmu, tak mau pergi dengar. Dalam program duduk di rumah muslim-muslim sekarang, kawan-kawan ni, banyak ustaz-ustaz yang buat live. Semalam Ustaz Ahmad Dasuki bersama dengan Ustaz Somad live dalam geng Ustaz. Malam ni insya-Allah saya bersama dengan Cikgu Sulizi, seorang pendikir daripada Kelantan. Ya, kita nak tengok pengalaman mereka macam mana. Malam ni insya-Allah temui saya jam 9 malam dalam FB geng Ustaz. Mereka tak tahu yang mereka itu tak tahu. Ini yang parah ni. Dan apabila ayat yang keseluruhnya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Lembut gigi pada lidah. Bila bersama dengan orang yang beriman, kami pun beriman sama juga. Kami pun nak masuk surga juga. Kami pun taat perintah Allah juga. Bila dia bersama dengan orang-orang yang beriman.
Bila bersama dengan orang yang beriman, mereka ini orang munafik. Dan apabila wa iza khalau ila sayatinihim, dan apabila mereka pergi bersama dengan syaitan-syaitan mereka, masya-Allah tabaraka. Tuan-tuan, Allah mengatakan syaitan-syaitan mereka. Nah, agaknya kalimah ini dia berambil oleh amat tu. Aku suruh mati kecil-kecil tak mau mati syaitan. Apa dia dalam filem apa tu Bujang Lapuk tu. Nah, yang dimaksudkan dengan syaitan-syaitan ni siapa dia? Iaitu pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin siapa? Pemimpin orang-orang kafir. Bila mereka pergi bersama-sama dengan jumpa dengan mereka, Allah ibaratkan mereka ini ialah syaitan-syaitan. Nah, kalau kita tengok situasi hari ini lah tuan-tuan, Masya Allah. Nah, tengok situasi hari ini. Kalau ulama yang cakap macam-macam, kita kata, Masya Allah, ayah cik, Tuan Guru Haji Hadiah Wang, secelahlah sikit, apa mereka orang tak kata kat dia? Nah, bila tak diberi jawatan, tengok tak ada upaya, tak ada macam-macam lah. Tak layak, sebab itu tak diberi jawatan. Bila diberi jawatan, dah dapat dah dedak selama ni. Ini dia sifat kita. Ini dia sifat kita. Nah, saya beri ingat kepada mereka ini. Daging ulama' beracun. Tak kira lah ulama' mana pun. Baik sebelah mana-mana pemahaman, pandangan yang berbeza. Bila diiktiraf sebagai ulama', maka kita kena menghormati. Kita ni ikhrat satu pun tak berapa nak ni. Masya Allah. Baik kita rendahkan diri. Ular menyusur akar, tidak akan hilang bisa. Apabila mereka pergi bersama dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami sama juga dengan kamu. Dia punya backup, Masya Allah. Nah, kami hanya berolok-olok akan olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang ambing dalam kesesatan. Ini dia. Maka tuan-tuan, sebab itu kita bila kita baca Quran, kita kena faham kalimah-kalimah Al-Quran itu tadi. Supaya kalimah Al-Quran itu tadi, bila kita faham, kita tadabbur, kita faham tadabbur, kita amal. Dan selepas kita amal, kita sebar-sebarkan pula kepada orang lain. Ya tuan-tuan, sama-samalah. Terutama diri saya sendiri, mohon jauhkan daripada apa? Sifat-sifat nifak ni, ciri-ciri orang yang munafik. Banyak ciri-cirinya. Kita belajar sifat-sifat perkara yang batal wuduk, berapa je? Perkara batal sembahyang, berapa je? Tapi ciri-ciri orang yang munafik ni banyak. Banyak. Dan kita kena tahu. Tujuan kita tahu tu bukan kita nak menunding jari pada orang, tidak. Kita nak muhasabah diri kita, takut-takut, bimbang-bimbang, kita ini termasuk di dalam golongan ini. Renung-renungkanlah, selamat beramal. Itu dia. Untuk hari ini, sedikit saja, kita tak lama, setengah jam. Nanti besok kita sambung lagi. Ya, besok kita sambung lagi dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang keberapa Ustaz Fawaid? 16 hingga 20. Esok ayat 6 16 16 hingga hingga ke 20. ke 20. Share sama-sama. Jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kesilapan, boleh ditegur, tak ada masalah. Boleh ditegur. Ini bukan nak mengajar, nak kongsi-kongsi pengalaman sahaja. Kongsi-kongsi sama-sama sambil nak belajar musim-musim Covid ni, ya. InsyaAllah besok kita jumpa lagi jam 9.30 pagi. Sekiranya tidak ada apa-apa kesilapan teknikal, insyaAllah. InsyaAllah bawalah Quran bersama-sama, pegang Quran, kita tengok masing-masing, ya, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Share-sharekan sama-sama. Orang sekampung pada
Kekandaku Kamrudin Arya Mikael Segam molek kor dia alu pasir tu. Ya, kita jumpa lagi insya-Allah. Cukup sekadar ini. Mudah-mudahan berilah kekuatan kepada kami untuk terus menyebarkan ilmu yang sedikit balighu anni walau ayat dan sampai kepada kami walaupun satu ayat. Insya-Allah kita bertemu dalam live FB Yusri bin Abdul Karim dan malam ini insya-Allah bertemu pula dengan saya dalam FB Geng Ustaz bersama dengan Cikgu Sulizi insya-Allah.